Tes. Tak ada suara. Tes. Oh ni ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama dalam kuliah maghrib khas yang mana pada bulan lepas dijangka saya hadir, tapi oleh kerana kesihatan tidak mengizinkan maka saya tak dapat hadir. Saya hantar gantilah Ustaz Amir Farhan, mujuk dia datang kan? Dia datang kan? Dia datang, alhamdulillah. Lepas tu saya sebut dekat Ustaz Sirajuddin, kata kena susun juga bulan ni kalau boleh datang ke masjid ni, sebab hutang yang tidak dibayar kena lunaskan lah ya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis, katanya an Imran ibn Husain, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran la adri أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Muslim, yang hadis riwayat Bukhari, maafkan saya. Dengan maksudnya an Imran ibn Husain, daripada Imran ibn Husain. Siapa Imran? Imran ibn Husain Al-Khuzai masuk Islam menurut sebahagian ulama hadis pada tahun Khaybar, yakni pada tahun ke-7 Hijrah. Sebahagian ulama mengatakan dia masuk Islam awal lagi, tapi Ibn Hajar menukilkan kata dia masuk Islam pada tahun ke-7, iaitu pada tahun berlakunya peperangan Khaybar. Dan dia ni terlibat dalam Yaumul Fatah ataupun Yaumu Fathi Makkah, hari pembukaan kota Makkah, dan dia memegang panji Khuza'ah, panji Bani Khuza'ah, kabilah daripada Khuza'ah. Kita semua tahu ketika mana
Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaibiyah di antara orang Islam dan juga orang-orang Quraisy. Ada dua kabilah yang sentiasa bertengkar, ada dua kabilah yang sentiasa bergaduh, iaitu Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah. Masuk dalam perjanjian ni sebab nak damai seketika. Jadi Bani Khuza'ah masuk di bawah perjanjian Nabi SAW. Bani Bakar masuk bawah perjanjian orang Quraisy. Kenapa berlaku pembukaan kota Mekah? Bila ada puak daripada Bani Bakar melakukan pembunuhan terhadap puak Bani Khuza'ah, maka dia langgar perjanjian. Oleh kerana itu berlakulah pembukaan kota Mekah, yang mana Nabi SAW membawa sahabat pada tahun ke-8 Hijrah. Ya, Nabi keluar pada bulan Ramadan, keluar, dan akhirnya kota Mekah itu dapat dibuka. Pada waktu itulah Imran bin Husain ini dibawa panji Bani Khuza'ah. Baik, itu cerita Imran, dan dia meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Ada sebahagian ulama kata tahun 53 Hijrah. Sebelum dia meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu menghantar dia pergi ke Basrah. Pergi ke Basrah buat apa? Nak mengajar manusia berkenaan dengan ilmu. Kerana Imran ni orang yang hebat di dalam ilmu. Walaupun dia ni duduk dengan Nabi SAW tu tak lama, sebab Nabi wafat pada tahun awal-awal tahun ke-11, dia tahun ke-7, kira 3 tahun lebih kan? Tapi dia dididik oleh guru yang terbaik yang ada dalam dunia ni, iaitulah Rasulullah SAW. Sebab tu kita tak heran kalau ada orang-orang yang hebat menjadi hebat dalam masa yang singkat, kalau yang mendidik dia tu adalah guru yang baik. Anak kita pun kalau kita hantar pergi belajar degree 4 tahun, balik dah jadi orang yang berbeza kalau dia betul-betul belajar lah kan? Jadi sebab itu ni ramai ni pelajar-pelajar Kuib ni kan, gunakan kesempatan yang ada. Pastikan bila kita balik nanti ada perubahan kan? Biar kita duduk sebulan pun, at least balik tu adalah sedikit perubahan, kerana kita duduk di tempat menuntut ilmu. Biar orang tengok ada sikit perubahan lah. Perubahan tu perubahan dengan pertambahan ilmu. Kalau orang tengok berubah tapi makin teruk, buat malu je lah kan? Jadi tak ada isu. Sebab saya sebut benda ni kerana sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat cuba untuk mempertikaikan orang-orang Islam ataupun sahabat-sahabat yang masuk Islam lewat ni. Dia kata macam mana Abu Hurairah boleh banyak hadis sedangkan dia masuk Islam lewat? Kita kata tak jadi masalah, kerana dia dididik oleh guru yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husain, guru bapa dia, para ulama berbeza pendapat. Tadi kalau tuan-tuan perasan saya baca radhiyallahu anhuma, menunjukkan dia dan ayahnya Islam lah, sahabat. Para ulama hadis berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bapa dia tak Islam, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani, yarhamukallah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ketika menghuraikan tentang biografi dia, Ibnu Hajar membawakan riwayat daripada Ahmad dan juga Nasai dengan sanad yang sahih, mengatakan ayahnya pun masuk Islam. Ayah dia pun masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila kita baca nama sahabat yang dia dan ayahnya Islam, kita kata radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai keduanya. Baik, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kamu ialah kurun aku. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan al-qarnul ladzi ana fi, kurun yang aku berada di dalamnya. Summa alladzina yalunahum,
summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya yang menuruti mereka, kemudian generasi yang berikutnya yang menuruti mereka. Kita berhenti kejap kat sini. Bila Nabi SAW menyebutkan khairukum, sebaik-baik kamu, Nabi SAW maksudkan ialah sebaik-baik manusia. Kerana di dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka di sini Nabi SAW nak berikan kita ni, umat ni, satu penjelasan yang sangat penting, iaitulah iman dari manusia ke manusia yang lain itu berbeza. Inilah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Sebab itu bila kita baca dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka hidayah. Sebab kadang-kadang ada orang sebut, dia kata, ish, saya ni ustaz dah beriman dah, jadi tak payahlah nak pergi dengar kuliah-kuliah ni, saya beriman dah. Kadang-kadang yang disebut dalam kuliah tu pun benda yang saya dah tahu dah. Contohlah kita buat kuliah mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah, ada orang kata tak payahlah mukjizat saintifik ni, kita beriman dah dengan Quran ni, kita beriman dah dengan hadis ni. Kalau tak dibuktikan secara saintifik pun kami percaya dah. Kita kata tak, orang gitu. Bila kita dengar benda-benda yang berkaitan dengan mukjizat saintifik, yang berkaitan dengan mukjizat masa ataupun tarikhi, mukjizat sejarah, orang yang beriman ni dia akan bertambah keimanannya, tambah kuat. Dan kita pun boleh rasa ada waktu iman kita meningkat, ada waktu iman kita turun. Duduk dalam masjid dengar kuliah, iman meningkat, sekarang balik kan diturun sikit. Masuk bulan puasa, iman meningkat, masuk hari raya diturun sikit, kan? Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi Nabi SAW menjelaskan hakikat ni dalam hadis ni. Kerana iman manusia tak sama, berbeza dengan golongan Murji'ah yang terkeluar daripada ahli sunnah, yang mengatakan apa dia? Iman manusia ni sama je. Selagi mana dia mengaku dia beriman, dalam jiwanya ada iman, maka semua sama. Amalan tidak memberi kesan, kata dia. Kan? Kebanyakannya golongan Murji'ah ni ada pada zaman dulu, dan mungkin orang ingat zaman sekarang tak ada. Tapi zaman sekarang mungkin ada pemikiran Murji'ah, fikratul irja' tu mungkin ada. Apabila kita dengar orang kata, saya ni nampak aja macam ni di luar ni, tapi yang penting hati. Allah Ta'ala nilai hati kita. Betul Allah Ta'ala nilai hati kita, tapi tak bermakna Allah Ta'ala tak menilai apa yang kita lakukan di luar. Kan kadang-kadang kita jumpa orang sebut macam tu kan, you janganlah nilai saya dengan pakaian saya, hati saya ni yang paling penting sekali. Tak, hati tu Allah Ta'ala nilai, amalan tu pun Allah Ta'ala nilai, bukan hati je, amalan tu pun Allah Ta'ala nilai juga. Ini benda yang penting. Bila Nabi SAW kata qarni, Nabi menyebut perkataan qarn. Apa itu qarn? Para ulama berbeza pendapat. Qarn dari sudut bahasa, ada yang kata muddah mi'ati sana, satu zaman yang dikadarkan 100 tahun. Orang Melayu pun panggil satu kurun. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Kalau satu abad? Sama? Satu abad berapa tahun? Ada khilaf. Ahli ilmu dalam masjid ni berkhilaf pendapat. Satu abad 100 tahun bukan 10 tahun. Separuh abad 50 tahun. Separuh abad 50 tahun. Nanti itu. Tapi kalau orang Arab dia panggil abad tu apa? Ilal abad, selama-lamanya lah, kan? Tapi orang Melayu dia letak 100 tahun.
Okey. Satu dekad kan 10 tahun kan? Okey, baik. Sebahagian ulama yang lain mengatakan satu kurun 40 tahun. Ada yang kata 80 tahun. Al-Imam As-Suyuti mengatakan qarn tidak dihadkan dengan tempoh waktu. Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan qarn ialah satu generasi. Bila Nabi SAW menyebutkan khairukum qarni, sebaik-baik kamu, yakni sebaik-baik manusia ialah kurun aku, maksudnya orang yang berada di zaman Nabi SAW. Siapa dia? Qarnul ladzi ana fi, kurun yang aku berada padanya, yakni golongan sahabah. Bila Nabi sebut sebaik-baik daripada kamu kurun aku, kita kena faham hadis ni dengan hadis yang lain, iaitu Nabi sebut dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, pegangan aku dan pegangan sahabatku, ajaran yang aku dan sahabatku berada di atasnya, iaitu golongan sahabat. Siapa itu sahabat Nabi SAW? Nak jadi sahabat Nabi ni kena ada 3 syarat. Apa syaratnya? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Ibn Hajar kata walau takhallalat bainahuma ar-riddah. 3 syarat ni kena ada lah baru boleh jadi sahabat. Iaitu Ibn Hajar kata man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama hadis dia kata man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama tak? Tak sama. Kerana jumpa lebih besar, lebih luas daripada nampak. Kerana ada orang jumpa tapi tak nampak. Ada orang jumpa Nabi tapi tak nampak Nabi? Ada. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab dia buta, memang dia tak nampak. Kan dia datang, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kan? Nabi dia berpaling dan bermasam muka. Allah Ta'ala sebut an ja'ahul a'ma, datang kepada dia seorang yang buta. Dia tak nampak Nabi, tapi dia sahabat tak? Muttafaq ala annahu minas sahabah, disepakati oleh para ulama Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam banyak peristiwa-peristiwa bila Nabi keluar daripada Madinah, Nabi melantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil Nabi untuk jaga Madinah pada ketika itu, menjadi imam pada ketika itu. Bila Nabi keluarlah, bila Nabi pergi perang dan sebagainya. Yang kedua, mukminan bihi, masa dia jumpa Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi. Kalau masa dia jumpa tu dia tak beriman, lepas Nabi wafat baru dia beriman, dia sahabat ke tabi'in? Masa dia jumpa tu dia tak beriman, lepas tu Nabi wafat, lepas tu baru dia masuk Islam. Dia tak dikira sahabat, dia dikira sebagai mukhadram, golongan mukhadram, golongan yang hidup masa Nabi SAW hidup, dan dia dikira sebagai tabi'in jugalah. Dia tak dapat syaraf ru'yah, kita panggil apa, bil iman. Masa tengok Nabi tu tak beriman, dia tak dapat kelebihan sahabat. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati atas Islam, baru dikira sahabat. Kalau dijumpa Nabi SAW beriman dengan Nabi, lepas tu dia murtad dan dia mati atas murtad, maka dia bukan sahabat. Dia tak layak digelar sahabat lah. Ya, baik. Ibn Hajar kata walau takhallalat bainahuma riddah, kalau dia mati atas Islam dia kira sahabat. Kalau dia jumpa Nabi waktu beriman, dia mati atas Islam, walaupun mungkin di tengah-tengah antara dia jumpa Nabi tu dengan dia nak mati tu adalah dia murtad sekejap, lepas tu dia masuk Islam balik, tetap dikira sahabat kerana dia jumpa Nabi beriman dan dia mati atas Islam. Ini perbahasan ilmu hadis lah. Cuma bila Nabi SAW kata qarni, sebaik-baik kamu ialah kurun aku,
yang dimaksudkan oleh para ulama, yang dimaksudkan oleh Nabi menurut para ulama ialah min haitsul jumlah, la min haitsul afrad. Maksudnya dari sudut keseluruhan, melihat kepada zaman itulah zaman yang terbaik. Kenapa zaman tu zaman terbaik? Kerana zaman tu adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kepada para sahabat, yang mana pada masa itu ahli bid'ah tak ada lagi. Ahli bid'ah tak ada lagi, berada di atas jalan sunnah. Sebab itu di zaman sahabat tak ada lagi gelaran ahli sunnah wal jamaah. Tak masyhur lagi gelaran tu. Kenapa tak masyhur? Yang masyhur di zaman tu Muslim ataupun mukmin aja. Kerana nak bezakan dengan kafir, nak bezakan mukmin dengan kafir, maka digelar mukmin ataupun Muslim tu Muslim atau mukmin. Kerana ahli bid'ah belum ada. Manusia berada di atas jalan sunnah. Manusia berada di atas jalan sunnah. Orang dekat dengan sunnah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan sunnah. Kesemua mereka mengagungkan dan membesarkan sunnah. Summa alladhina yalunahum. Kemudian kata Nabi, summa ni maksud kemudian. Summa alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang menuruti mereka, yang datang selepas daripada mereka. Siapa dia? Golongan tabi'in. Siapa dia tabi'in? Orang yang belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tabi'in ni dia ada kibaru tabi'in, ada sigharu tabi'in, ada awsatu tabi'in. Ada 3 generasi yang umum. Kibaru tabi'in, tabi'in yang besar, yang mana kebanyakan guru mereka daripada sahabat, belajar dengan sahabat. Sigharu tabi'in, tabi'in yang kecil, yang mana kebanyakan daripada guru mereka tabi'in juga, tapi ada jumpa sahabat. Walaupun tak ramai, walaupun majoriti guru mereka daripada tabi'in, tapi ada belajar dengan sahabat juga. Dan awsatut tabi'in, tabi'in yang pertengahan, guru mereka daripada sahabat pun ramai, daripada tabi'in lain pun ramai. Summal ladzina yalunahum. Kemudian datang generasi yang selepas mereka, yang menuruti mereka, yakni golongan atba'ut tabi'in, golongan yang belajar dengan tabi'in. Jadi bila sebut tentang generasi ini, ada 3 generasi yang terbaik. Golongan sahabat, golongan tabi'in, golongan tabi'in. Agak-agak berapa ratus tahun tu? Sebahagian orang kata 300 tahun. Tapi pendapat yang tepat, wallahu ta'ala a'lam, zaman sahabat berakhir pada tahun bila agak-agak tuan-tuan? Agak-agak zaman sahabat berakhir bila? Tak boleh agak. Orang yang paling akhir meninggal dunia di kalangan sahabat ialah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani. Itulah orang yang paling akhir meninggal dunia di kalangan sahabat. Dia tu sahabat dan dia paling last sekali meninggal. Last. Lepas pada tu tak ada dah sahabat. Abu Tufail Amir bin Wathilah. Dia meninggal bila? 120 Hijrah. Maka zaman sahabat berakhir pada tahun 120 Hijrah. Kemudian zaman tabi'in dah mula sebelum tu lah. Sebelum Nabi wafat, sahabat hidup, tabi'in dah muncul. Tapi zaman sahabat berakhir pada tahun 120. Zaman tabi'in dikatakan berakhir pada tahun 100 ke 170. Zaman atba'ut tabi'in berakhir pada tahun 220 Hijrah. 220 Hijrah. Jadi tak sampai dengan 300 tahun. Itulah zaman atba'ut tabi'in. Lepas daripada zaman tu, bid'ah mula menjadi kuat. Muncul golongan Mu'tazilah, muncul golongan Qadariyah, dan mereka menjadi kuat. Sebab itu pada zaman Imam Ahmad, kita tengok macam mana Imam Ahmad kena seksa.
Sedangkan dia tu muhaddisin. Hari ni bila kita baca tentang Imam Ahmad, kita rasa Imam Ahmad tu besar, tokoh hebat dalam hadis, kan? Sehingga Imam Syafi'i pun sebut pada Imam Ahmad, Ahmad, kalau ada mana-mana hadis yang sahih, fa'alimuna, bagi tahu kat kami. Syamiyan kana, kan? Sama ada dia hadis Syam ke ataupun hadis Kufah ke, tak ada masalah, bagi tahu. Kerana Imam Ahmad itu memang tokoh besar. Tapi pada zaman Imam Ahmad, bila masuk zaman pemerintahan Ma'mun, Imam Ahmad itu sendiri ditindas, dipukul, dipenjara. Jadi sebab tu, kalau zaman ni setakat orang tak bagi tauliah ya, tak ada apa. Yang penting kita mau bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga kurun ni kurun yang terbaik. Nak beragama pada kurun ni, seperti mana yang dipegang oleh manusia di zaman kurun ni. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang ada dasar agama, kembali kepada tiga ni. Tengok apa yang menjadi agama pada zaman itu, maka agamalah pada zaman ini. Kalau tak ada yang menjadi agama di zaman itu, maka kita nak buat apa? Kerana zaman di awal tak ada. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jaminan terbaik, tiga itulah. Maka kurun tu dipanggil sebagai qarnus salafus salih, kurun salafis salih. Salaf, kurun salaf. Kan? Satgi ada juga orang buat layar buruk. Kita duk dakwah pakai Facebook ni pun, kan, pakai online ni pun, dia kata ini bid'ah ni, Nabi tak buat. Kita kata dalam bab menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, ini bukan satu benda yang dipanggil sebagai ibadah yang khusus. Tak ada siapa kata berdakwah online lebih baik daripada berdakwah fizikal. Tak ada siapa kata. Kita menyampaikan. Satgi ada orang lain buruk, dia kata nak ikut zaman salaf sangat, datang masjid pun naik kereta, pakailah unta. Kita kata itu tak ada kaitan dengan ibadah yang khusus yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita nak beragama ikut cara tiga golongan ni. Walaupun Nabi kata summal ladzina yalunahum, maksud dari sudut martabat, sahabat tu lagi tinggi daripada tabi'in, tabi'in tu lagi tinggi daripada atba'ut tabi'in. Sebab Nabi kata summa, maksudnya summa yaluhum, summal ladzina yalunahum, maksudnya dari sudut darjat rendah ke rendah. Tetapi itu yang terbaik. Walaupun mungkin ada di kalangan sahabat yang kurang ilmu berbanding tabi'in besar, kerana tabi'in mungkin lebih banyak ilmu, tapi min haisul jumlah, dari sudut umum, secara rawak, secara umum, secara rambang, zaman sahabat lebih baik daripada zaman tabi'in. Kerana lebih banyak sahabat yang berada, kita boleh lebih banyak, kesemua sahabat berada di zaman Nabi SAW. Sehingga kan hadis yang lain, Huzaifah ibnul Yaman pernah bertanya Nabi SAW. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar mungkin. Kata Huzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dulu manusia banyak tanya Nabi tentang kebaikan sebab dia orang nak amal. Tapi aku dulu banyak bertanya Nabi SAW tentang kejahatan kerana aku bimbang kejahatan itu akan menimpa diriku. Maka aku pun kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'ana Allahu bihadzal khair. Ya Rasulullah, dulu kita berada di zaman jahiliyah, dulu kita pernah berada di zaman kejahatan, zaman di mana orang buat syirik. Faja'ana Allahu bihadzal khair, Allah memberikan kita kebaikan dengan memberikan kita wahyu, memberikan Islam kepada kita. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Akan muncul tak nanti lepas kebaikan ini, akan muncul tak kejahatan? Akan muncul tak kejahatan lepas ni? Nabi kata na'am, ya akan muncul. Kejahatan akan berlaku. Bila kejahatan itu akan berlaku? Bila mana manusia
meninggalkan pegangan Quran dan Sunnah. Bila manusia mencari petunjuk selain daripada petunjuk Quran dan Sunnah, kemudian ditanya lagi, fahal ba'da hadha syarr min khair? Mungkin tak nanti ya Rasulullah, lepas kebaikan itu akan muncul balik kebaikan? Allah bagi kita kebaikan, lepas kebaikan ni ada kejahatan ya Rasulullah. Kata Huzaifah, ya ada, kejahatan tu ada. Lepas kejahatan tu akan ada tak kebaikan ya Rasulullah? Sebab Huzaifah ni dia takut takkan kejahatan tu saja tak datang, lepas tu kebaikan. Nabi kata na'am wa fihi dakhal. Nabi kata ada kebaikan, tapi padanya ada kekeruhan, ada dakhal, ada kekeruhan. Maksud kebaikan yang datang di zaman-zaman selepas daripada zaman kejahatan itu muncul, kalau datang kebaikan pun, kebaikan itu dah bercampur sedikit dengan yang lain, keruh sikit. Dia tak pure, dia tak bersih seperti mana di zaman yang Nabi SAW sebut tadi. Wa fihi dakhan, padanya ada dakhan, padanya ada kekotoran, padanya ada, kita panggil kekeruhan sikit. Kata Huzaifah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, wa ma dakhanuhu, kekeruhan itu macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Munculnya satu kaum yang mana mereka ini tidak mengambil hidayah, tidak mengambil petunjuk daripada petunjukku. Ta'rifu minhum, daripada amalan mereka ada yang kamu kenal sebagai baik. Wa tunkir, sebahagian daripada amalan mereka itu kamu tak kenal, kamu pelik. Di akhir-akhir zaman, Nabi SAW memberikan ingatan. Nabi SAW memberikan ingatan tentang golongan di akhir zaman akan muncul satu kaum mengambil petunjuk bukan daripada petunjuk Nabi SAW. Dalam riwayat disebut yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnah aku. Mereka mengambil hidayah bukan dengan hidayahku. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi SAW. Kan kalau kita tengok di zaman ini ada golongan yang menamakan diri mereka sebagai golongan Sufiyah. Saya tak kata semua, kerana Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis ada menyebutkan, dia kata kana awailus sufiyah, golongan sufi yang awal ini kana ta'wiluhum alal qur'ani was sunnah, mereka memakai Quran dan sunnah di zaman awal, sufi yang awal. Demikian juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Junaid, dia menyebutkan usuluna muqayyad bil kitabi was sunnah. Kan usul kita, asas yang kita pegang ialah Quran dan sunnah. Tapi di zaman Ibnul Jauzi, kurun ke-6 Hijrah, dah dia bincang berkenaan dengan golongan-golongan yang melampau, golongan sufi yang menyeleweng. Dan hari ini kita melihat satu demi satu kepelikan yang muncul. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang pertama, mereka cuba mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi. Bukan semua, saya kata ada sufi yang okey, tapi ada juga yang menyeleweng. Yang menyeleweng ni, mereka cuba untuk meruntuhkan binaan asas Islam. Oleh kerana itulah kalau kita tengok, mereka munculkan doktrin demi doktrin yang tidak pernah dikenali oleh golongan salafus salih. Kita masdarut talaqi kita wal istidlal, kita cara kita mengambil agama Quran dan sunnah. Quran dan sunnah, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, para ulama mentafsirkan Quran dan sunnah itu, dan ulama ini pun ulama yang muktabar dan kita terima. Tapi ada golongan yang tak berpada dengan Quran dan sunnah. Tuan-tuan, golongan sahabat Nabi SAW,
seperti Abu Ayyub, seperti Jabir. Ini sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Bila mereka muskil berkenaan dengan hadis, bila mereka tak berapa tahu berkenaan dengan sesebuah hadis, sedangkan Nabi SAW dah wafat masa tu, mengembara Jabir pergi ke Syam nak tanya berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Unais. Mengembara Abu Ayyub sampai ke Mesir, berjumpa dengan Uqbah bin Amir, nak tanya berkenaan dengan satu hadis yang dia keliru. Betul ke dia dengar macam tu daripada Nabi SAW? Nak tanya Nabi, Nabi dah wafat. Mereka mengembara. Maka sebab tu ulama hadis dia tulis kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tulis satu kitab, pengembaraan mencari hadis. Kerana menurut mereka Allah Subhanahu wa taala suruh tabayyun. Allah suruh tabayyun, fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kamu kena tabayyun, kena semak, kena selidik. Kerana ini kalam Nabi, kerana ini agama. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tengok daripada mana kamu ambil agama kamu. Tapi muncul di zaman ini, bukan zaman inilah, di zaman Ibnu Jauzi dah muncul, zaman awal lagi dah muncul, tapi lepas daripada zaman salafus salih, orang-orang yang mendakwa boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf. Tuan-tuan tahu kasyaf? Tahu kasyaf? Kasyaf ni dengan bukaan jiwa, Allah Ta'ala singkap terus jadi sahih. Tuan-tuan, golongan ni ada, zaman ni pun ada. Bahkan ada seorang menulis secara terbuka dalam Facebook mengatakan ini cara ahli sufi. Cara ini ditentang oleh ulama. Kalau boleh sahihkan hadis melalui kasyaf, tak payah ulama hadis dulu pergi mengembara jauh. Ibnu Ma'in sampai jadi muflis kerana mengembara cari hadis. Ada orang keluar jalan kaki daripada Rai dekat Khurasan sampai ke Mekah jalan kaki sebab nak menuntut ilmu hadis. Kalau boleh pakai kasyaf aja, duduk je kat rumah, tak payah pergi cari sanad, tak payah pergi semak perawi, just tengok, saya semalam saya duduk seorang-seorang, kasyaf datang, hadis ni sahih. Siapa lawan saya? Bukan ahli sunnah. Hancur agama macam tu. Tuan-tuan, hancur agama. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka mengatakan wali-wali Tuhan ni, bukan wali Tuhan lah, wali mereka lah, wali-wali ni kalau tengok hadis keluar cahaya sahih. Semua hadis yang ada dalam kitab sahih. Siapa yang semak-semak ni? Wahabi saja yang semak-semak. Sedangkan semak hadis ni bukan kerja Wahabi, tuan-tuan. Semak hadis ni kerja ulama hadis zaman berzaman. Dan ulama hadis menolak konsep mensahihkan hadis dengan kasyaf. Kalau boleh semak hadis dengan kasyaf, tak payah kumpul riwayat, tak payah mengembara, tak payah. Sahabat Nabi SAW ni, Abu Ayyub ni, takkan dia bukan wali? Tengok je lah cahaya keluar, kira okey. Dicari kalam-kalam ulama hadis untuk tempek. Adalah satu kalam seorang ulama hadis kata, saya lupa nama ulama hadis tu, tapi Khatib Baghdadi antara orang yang nukil, dia kata sesungguhnya hadis sahih ini, dia kata innal hadis sahih lahu daw kadaw'in nahar ta'rifu. Dia ada cahaya seperti mana cahaya siang yang kau kenal. Dan hadis-hadis yang tak sahih ni dia gelap gelita, gelap. Dia kata ni ada cahaya. Tuan-tuan, kita baca hadis sahih. Tadi tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar saya baca hadis sahih kan? Ada nampak cahaya kat saya? Ada nampak? Tak nampak ustaz, nampak ustaz gelap je. Cahaya yang dimaksudkan itu bukan cahaya hissi,
bukan cahaya fizikal. Sebab kita baca hadis dalam kitab, buka Sahih Bukhari, sahih tak sahih Sahih Bukhari tu? Sahih Bukhari tu sahih, tuan-tuan pergi buka dalam gelap, ada cahaya tak? Mana nak nampak? Kerana cahaya yang dimaksudkan oleh orang ni bukan cahaya fizikal, tapi cahaya maknawi, yang maksudnya orang yang banyak mengkaji hadis, dia baca hadis tu, dia tahu hadis tu sahih. Dia baca sesebuah hadis, dia tahu hadis tu ni tak sahih, hadis ni tengok sanad pun tahu dah. Sebab itu para ulama hadis disebut isnaduhu muzlim, sanadnya gelita, musalsal bil majahil, kerana sanadnya itu salah silah dia tu terlalu banyak perawi-perawi yang tak dikenali. Muslim dia kata, gelita, kita tak nampak, tak tahu siapa, tak tahu daripada mana muncul hadis ni. Bukan cahaya tu cahaya fizikal dah, tapi mereka gunakan kaedah ni. Mereka menyebarkan hadis palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, buka kitab-kitab ulum hadis, buka kitab-kitab ulum hadis. InsyaAllah saya nanti kita dekat Kuib ada satu sesi, tuan-tuan nak hadir pun boleh, kita buat talaqi, baca kitab Nukhbatul Fikar. Kita akan tengok macam mana ulama-ulama hadis ni menilai hadis, macam mana para ulama jaga hadis Nabi SAW. Dan di antara faktor kemunculan hadis palsu ni ialah kemunculannya golongan-golongan sufi yang jahil. Dia oranglah cipta hadis palsu. Dia oranglah cipta hadis palsu ni. Sebab apa? Kan tadi Nabi SAW kata akan ada orang yang yahdu nabi ghairi hadi, mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk aku. Azan? Dah azan kah? Oh, 1 minit. Mencari petunjuk bukan dengan petunjuk aku, kata Nabi SAW. So dia rasa tak cukup. Sedangkan hadis Nabi ni punyalah berlambak. Kalau nak diamal, kita manusia biasa ni tak sempat dah. Ni azan tu. Kita bagi ruang pada azan.
sebahagian daripada mereka menyebarkan hadis palsu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi, walaupun bukan semua, tetapi ada hadis-hadis palsu itu disebarkan. Bahkan saya ketika dilantik oleh Jabatan Mufti Perlis untuk mengkaji semula tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Al-Haqqani ni, saya minta kepada mufti kertas-kertas kerja yang dibentangkan di JAKIM untuk membenarkan semula pengamalan tarikat ini. Saya baca kertas-kertas yang ditulis oleh mereka ni, dan saya dapati berkenaan dengan hadis sangat tidak wajar mereka mewajarkan hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab Nazim Haqqani. Alasan mereka simple. Alasan mereka, oh hadis ni palsu tapi makna sahih, makna betul. Tuan-tuan cuba bayang, satu pengkaji, satu kumpulan pengkaji yang diberi dana. Saya difahamkan bila wakil JAKIM datang pada bulan lepas, pada mesyuarat yang lepas, yang sebelum ini, yang baru ni wakil lain, yang sebelum tu wakil JAKIM. Kami tanya wakil JAKIM, mereka ni siapa? Pengkaji yang dilantik oleh JAKIM, sebahagiannya dibayar dengan duit kerajaan, tapi mewajarkan sebaran hadis palsu dalam kitab Nazim Al-Haqqani dengan alasan, oh benda ni makna betul, tapi makna betul. Makna betul tak semestinya hadis itu betul. Bukan semua benda betul kita boleh sandarkan Nabi SAW. Tuan-tuan, kalaulah kita kata, kalau tuan-tuan kata saya ni lelaki, betul tak betul? Ha? Betul? Kira hadis ke bukan? Rozaimi lelaki, bukan hadis. Oh tapi tak apalah, kan makna betul, jadi saya buatlah. Tak boleh. Kerana hadis itu ada disiplin. Dia tak tengok makna, dia tengok nisbah, dia tengok sandaran. Sandaran tu penting. Tapi mereka wajarkan, mereka cari alasan, punya belok-belok nak cari alasan, nak betul kan juga. Oh tak salah, dia kata tak salah, makna betul. Lepas tu pergi cari pula mana-mana ulama lain. Ni ulama ni nukil, ni ulama ni nukil. Ulama nukil hadis tak bermakna hadis tu betul. Ulama nukil tak bawa sanad. Kalau ulama nukil bawa sanad pun kita kena cek sanad tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pasal apa dia sahih? Saya nak tanya ni. Kita kena clear ni, ahli sunnah kena clear betul-betul. Pasal apa Sahih Bukhari itu dianggap sahih? Adakah sebab Imam Bukhari tulis? Kalau sebab Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, maka dia menjadi sahih. Sebab Muslim tulis, maka dia jadi sahih. Ni, Imam Muslim ada satu mukaddimah Sahih Muslim dipanggil. Dalam mukaddimah tu ada hadis. Belum masuk Sahih Muslim, ada mukaddimah. Mukaddimah tu ada hadis. Mukaddimah tu ada hadis yang dikritik oleh ulama, walaupun dibawa oleh Muslim dengan sanad. Imam Bukhari tulis kitab sahih, dikritik oleh Ad-Daraqutni. Tapi kritikan Daraqutni ni kebanyakannya tak kena